So kita lihat apa sebenarnya rancangan buku hijau ni cikgu. Okey. Macam cikgu cakap, okey. Dalam sejarah tingkatan 5 kamu akan belajar dua jenis buku, iaitu buku hijau dan buku merah. Buku hijau sebenarnya adalah berkaitan dengan perkembangan ataupun rancangan untuk kita kata sebagai rancangan untuk menambahkan pendapatan rakyat. Dan pengeluaran bahan makanan supaya cukup untuk keperluan negara. Dan rancangan ini akan memberikan tumpuan kepada apa? Penggunaan tanah sepenuhnya, dan penggunaan tanah ni untuk apa? Untuk tanaman. Sama ada tanaman jangka pendek ke, ataupun perkebunan berkelompok ke, penternakan ke, pemasaran yang baik, dan projek-projek kecil yang lain. Jadi bermakna rancangan buku hijau ni sebenarnya adalah rancangan berkaitan dengan menambahkan pendapatan melalui pertanian, melalui mengusahakan tanah secara pertanian. Sebab itu dipanggil rancangan buku hijau. Kita tahu hijau ni sinonim dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi rancangan buku hijau ni dilancarkan oleh Tun Abdul Razak Hussein pada 20 Disember 1974. So ini rancangan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dengan menggunakan tanah sepenuhnya. Dan antara tanaman jangka pendek ni biasanya adalah tanaman-tanaman seperti apa tahu? Seperti yang boleh mendapatkan hasil dalam tempoh kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti tebu, 6 bulan je. Contohnya jagung pun 4 bulan saja. 4 bulan tanam dah boleh dapat hasil jagung. Kemudian juga padi. Padi pun dalam tempoh setahun boleh dapat 2 kali hasil. So inilah dia tanaman-tanaman jangka pendek yang boleh diusahakan. Kalau pokok buah-buahan biasanya itu jangka panjang. Contoh macam durian. Pokok durian biasanya selepas 5 hingga 7 tahun barulah dia tinggi. Kemudian kena tunggu lagi setahun atau 2 tahun untuk menampakkan buah. Jadi pokok durian memang dia adalah tanaman yang kita kata sebagai tanaman jangka panjang. Dia bukan jangka pendek. Jadi rancangan buku hijau memberi tumpuan kepada tanaman jangka pendek. Itu yang kedua. Maknanya rancangan buku hijau ni dengan juga meningkatkan taraf hidup rakyat ni, ini adalah plan dasar ekonomi baru. Untuk apa? Untuk mencapai kemakmuran negara. Maknanya mencapai kekayaan negara. Kena faham tu kaitan dia. So yang pertama meningkatkan taraf hidup rakyat di luar bandar dan juga bandar. Yang kedua rancangan buku hijau. Dan yang ketiga peranan agensi-agensi kerajaan. Baik, agensi-agensi kerajaan ini kebiasaannya dia adalah agensi badan berkanun yang khas untuk projek tertentu. Untuk projek tertentu. Sebab kementerian, sebenarnya kerajaan dah ada kementerian tahu, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dah ada. Tapi kalau semua nak dibuat oleh kementerian, dia jadi macam apa? Dia tak fokus. Dan dia akan menyebabkan banyak projek lambat untuk dilaksanakan. Jadi, agensi-agensi kerajaan yang khas ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi supaya dapat menambahkan, matlamatnya apa? Sama juga menambahkan pendapatan rakyat dan juga membuka peluang pekerjaan. Dan apakah bantuan yang disediakan oleh agensi ini? Adalah seperti bantuan peralatan, biji benih, kemudahan pinjaman dan juga khidmat nasihat. Dan antara agensi tersebut seperti Lembaga Beras dan Padi Negara. Lembaga Beras dan Padi Negara khusus untuk pertanian padi. Lembaga Pertubuhan Peladang khusus untuk membantu para peladang. Maknanya peladang ni apa cikgu? Peladang ni adalah kita kata sebagai petani-petani yang ada kawasan tanah yang luas untuk bercucuk tanam.
biasanya melebihi 5 ekar lah. 5 ekar, 10 ekar, itu dipanggil bukan petani dah. Kalau 5 ekar, 10 ekar tu tanaman tu, itu bukan petani, itu dipanggil peladang. Jadi lembaga pertubuhan peladang akan membantu para peladang ini. Lembaga hasil dalam negeri, itu lain. Itu khas untuk mengutip hasil kerajaan melalui cukai. Itu lembaga lain. Tapi lembaga yang paling menakutkan ialah lembaga yang kamu takut waktu malam tu lah. Itu lembaga lain. Baik, lembaga beras dan padi negara, lembaga pertubuhan peladang, kemudian lembaga kemajuan ikan Malaysia, LKIM. Okey, lembaga kemajuan khas untuk para nelayan. Lembaga kemajuan ikan Malaysia. Kemudian RISDA, Rubber Industry Smallholders Development Authority, RISDA. Maknanya pekebun-pekebun kecil. Iaitu pihak berkuasa kemajuan pekebun-pekebun kecil yang mengusahakan getah. Jadi inilah dia. Okey, agensi kerajaan LPN, LPP, LKIM dan juga RISDA. Kalau ada yang tanya, cikgu, macam mana nak ingat nama-nama lembaga-lembaga ni? Okey, kalau macam cikgu akan suka untuk apa tahu? Untuk lihat dia punya akronim tu. LPN, LPP. So bila kita ingat LPN, Lembaga Padi dan Beras Negara. Oh, ini untuk padi dan beras, tanaman padi dan beras. Tanaman padi lah. LPP, oh itu untuk peladang. LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Oh, ikan. Maknanya untuk nelayan. RISDA, okay, R tu means rubber. Rubber Industry Smallholders Development Authority. Bila rubber tu bermakna getah. Maknanya agensi kerajaan untuk membantu para petani yang mengusahakan getah. So, itu cara bagaimana untuk kita ingat agensi kerajaan. Kita ingat dia punya akronim pendek-pendek. Ya. Jadi, inilah caranya. Okay. So, kalau kita lihat, yang pertama meningkatkan taraf hidup, luar bandar dan juga penduduk di bandar. Yang kedua, rancangan buku hijau. Dan yang ketiga, peranan agensi kerajaan. Maknanya apa di sini? Maknanya di sini, kalau kita lihat, bahawa kerajaan benar-benar serius nak membantu rakyat dalam meningkatkan pendapatan. Jadi, kalau kamu semua ada tanah dan kamu nak jadi petani, boleh. Dengan cara kamu mohon bantuan daripada lembaga-lembaga berkaitan ini untuk membantu kamu dalam pertanian. Contoh macam Nafi Iman, mungkin dia nak tanam cili ke, mungkin Nazirah nak tanam pokok sayur-sayuran ke, boleh minta bantuan daripada lembaga-lembaga yang berkaitan. Tapi itu kalau kamu nak jadi petani lah, kan? Nak jadi petani. Jadi ada... Itu hanya nak jadi komersial kan? Ya, petani yang nak jadi komersial. Kalau setakat petani kecil, saya nak tanam cili lah. Tanah berapa banyak? Saya nak tanam belakang rumah je. Adalah dalam 5 pokok, 6 pokok. Itu tak payah cerita lah. Tak payah dapatkan bantuan lah. Okey. Sebab kerajaan dia ada spek minimum dia. Minimum, nak buka ladang, okey, mesti at least you ada tanah sendiri dengan seluas 5 ekar. Minimum. Minimum 5 ekar. Okey. Jadi baru kerajaan boleh bantu. Kalau setakat tanah kecil-kecil ni, tak payahlah. Gitu. Maknanya untuk tujuan komersial. Jadi, itulah bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Baik. So, kalau kita lihat, yang pertama meningkatkan taraf hidup rakyat dengan membantu penduduk luar bandar dan bandar. Yang kedua, rancangan buku hijau. Yang ketiga, peranan agensi-agensi kerajaan. Dan yang keempat, ini yang selalu keluar dalam soalan-soalan semasa trial tahun lepas, iaitu Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun FELDA. Dan pembangunan tanah. Di mana kalau kita lihat pembukaan tanah baharu. Maknanya pembukaan tanah baharu dilakukan secara teratur di bawah siapa? Di bawah
Felda. Apa itu Felda? Felda itu bermaksud iaitu dipanggil sebagai Federal Land Development, Development Authority. So sebab itu dipanggil Felda. Felda, Federal Land Development Authority, Felda. Maknanya kita kata sebagai jawatan kuasa ataupun perbadanan ataupun lembaga kemajuan tanah persekutuan. Dan mereka tugasnya ditugaskan untuk membuka tanah-tanah baharu. Jadi, apa tugas dia? Bila dah buka tanah baharu, maka penduduk-penduduk luar bandar yang miskin, akan dipindahkan ke kawasan Felda yang dibangunkan itu. Dan mereka akan diberi setiap satu keluarga diberi tanah seluas 10 ekar. 10 ekar besar kau. 10 ekar tu sebenarnya besar satu kawasan sekolah korang. Korang tahu kawasan sekolah termasuk padang termasuk padang bola semua tu kan. Termasuk bangunan sekolah, termasuk daripada pintu pagar ke keliling pagar sekolah kamu tu, itu dikira sebagai 10 ekar. Seorang dapat. Besar tak besar lah. Seorang dapat 10 ekar tanah. Untuk apa? Untuk diusahakan dengan tanaman dan juga boleh dijadikan sebagai rumah kediaman. Tapi tanah itu memang diberi, tapi tak boleh jual. Tak boleh jual. Memang tak boleh jual. Kena diusahakan tanaman juga. Dan kawasan-kawasan Felda disediakan kemudahan-kemudahan seperti ada klinik, ada sekolah, ada pengangkutan dan koperasi Felda yang dapat mengubah taraf hidup mereka. Dan Felda juga telah menjalin kerjasama dengan kerajaan negeri bagi meneroka pembukaan tanah baharu untuk pertanian. Untuk pengetahuan kamu, yang dimaksudkan tanah baharu ni ialah tanah yang asalnya dulu hutan tebal. Memang hutan tebal, tak ada siapa yang punya. Jadi tanah itu akan dibersihkan dan akan dibuat kawasan pertempatan dan kawasan-kawasan keliling itu akan menjadi kawasan pertanian. Jadi memang tanah baru itu maksudnya. Tanah yang memang status dia memang pada asalnya hutan tebal. Dan Felda yang akan buka tanah. Contohnya di Sabah, Felda bekerjasama dengan Yayasan Sabah untuk membuka kawasan Felda. Dan hasil kerjasama Felda dengan Kerajaan Negeri Sabah, maka pembukaan Felda wilayah Sahabat di Lahad Datu dan juga Felda, kalau kita lihat Felda di Tawau iaitu Felda Umas di Tawau. Manakala di Sarawak, Felda bekerjasama dengan Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority ataupun SELCRA, dan tujuan kerjasama ini adalah untuk pembukaan ladang kelapa sawit. So inilah dia. Cikgu nak tanya. Kan mereka diberi 10 ekar tanah kan? Boleh tak mereka buat macam kilang kat sana? Nak tubuhkan kilang? Boleh. Tak boleh. Sebabnya tanah itu, jenis tanah itu digazetkan ataupun diisytiharkan, tanah itu tanah pertanian. So bila tanah pertanian, bila ada bangunan binaan yang dibina di situ seperti kilang ke apa ke kan, maka ianya telah melanggar syarat tanah itu, dan tanah itu sebenarnya Felda ada kuasa untuk merampas balik tanah itu sekiranya pemilik tanah tersebut melanggar syarat-syarat pemberian tanah. Sebab itu dia agak strict sikit dalam hal ini Jadi status tanah tu kalau pertanian, pertanian saja, tak boleh ubah kepada perindustrian kepada pertempatan. Contohnya tanah 10 ekar ni, aku boleh buat perumahan ni, aku buat 2 row rumah, 10 biji kanan 10 biji kiri, lepas tu jual. Dapat kaya. Memang
Tetapi tanah itu telah digazetkan untuk pertanian. So tak boleh tukar. Okay, memang tak boleh tukar status dia. Jadi, okay, walaupun tanah itu diberi kepada peneroka, tapi peneroka tidak boleh melakukan sesuka hati. Dan kalau kamu tanya macam mana cikgu tahu? Ialah sebab cikgu ada saudara mara yang juga masih tinggal di Felda. Okay, sebab mereka masih lagi dan mereka tahu tentang aktiviti Felda. Okay. Baik, since kita sebut pasal Felda ini, mungkin cikgu patut bawa kamu ke kawasan-kawasan Felda sekejap. Dah lama kita tak berjalan kan? Supaya kamu nampak benar-benar, apa itu Felda sebenarnya ni? Jadi cikgu bawa kamulah untuk keluar. Kita dah pun keluar ni Dan kebanyakan Felda. Naik kapal terbang, ya. Dan kebanyakan Felda sebenarnya terletak di kawasan Negeri Pahang. Ya, Negeri Pahang, dan especially di kawasan mana? Kalau kita spesifik di bahagian tengah Pahang, iaitu di kawasan area-area seperti ini. Nampak tak? Ada Felda Jengka. Yang terbesar ni ialah Felda Jengka lah. Dan bagaimana Felda terbentuk? Jom kita tengok. Baik. Kamu nampak tak ada kelompok-kelompok kawasan penempatan? Kelompok kawasan penempatan yang mana cikgu? Nampak tak kat sini ada satu? Kalau kamu tengok kat sini ada satu. Ini satu. Felda. Itu pun Felda. Kemudian kat sini pun ada satu. Yang ini satu. Kemudian kalau kamu tengok yang ini pun ada satu lagi. Jadi Felda ialah penempatan berkelompok. So di kelompok sini, kelompok sini, kelompok sini, kelompok sini. Dan kalau kita lihat, antara Felda-Felda itu diberi nama lah. Kalau kita lihat ini, Felda Jengka. Felda Jengka 22. Kemudian jauh daripada situ Felda Jengka 21. Ini Felda Jengka 14. Jengka 14. Sini Jengka 21. Kemudian di sini ada Felda Jengka 13. Sini Felda Jengka 13. Kemudian di atas ni Felda Jengka 12. So setiap tu ada dia punya kawasan Felda, di mana kalau kita spesifikkan, kalau kita zoom, ini kawasan perumahan dia. Satu kelompok tu berapa ekar cikgu? Besar. Satu kelompok tu cecah 20 ke 30. 20 ke 30 ataupun lebih ekar dia. Dan satu Felda ni biasanya dia wujudkan kawasan penempatan yang mana semua orang tinggal di situ. Tetapi tanah mereka adalah berada di luar tu. Maknanya, di luar kawasan penempatan ini adalah kawasan-kawasan pertanian untuk penduduk-penduduk Felda Jengka 13. Mungkin sini pun ada juga Felda Jengka 13. Penduduk-penduduk mengusahakan tanah kat situ. Contoh kalau kita kata, mungkin kat sini ada seorang rumah dia kat sini. Rumah dia mungkin yang warna merah ni. Nampak pokok je, ya. Mungkin rumah dia kat sini, tapi tanah dia mungkin kat sini. Dia bagi ikut kita kata sebagai ikut pengundian. Ikut undi lah. Mungkin orang tu duduk kat sini, peneroka tu duduk sini, tanah dia mungkin kat tengah-tengah ni. Tanah dia kat sini 10 ekar. So kalau nak usahakan, dia kena naik motor keluar ataupun jalan kaki, pergi ke kawasan tanah tu dan usahakan tanaman kat situ. Dan biasanya Felda dia akan memang macam tu sebab kawasan dia luas. Nampak tak? Kawasan dia luas. Dan biasanya 10 kalau kita lihat kawasan-kawasan tanah ini, Felda biasanya ditanamkan 2 jenis pokok sahaja, iaitu kelapa sawit ataupun getah. 2 ni saja. Dan bayangkanlah, kalau kita lihat, sebenarnya dulu kawasan ini adalah kawasan hutan tebal. Kawasan hutan-hutan tebal yang telah diteroka menjadi kawasan penempatan Felda. Banyak ni Felda ni. Banyak merata-rata Felda.
Dan kebanyakannya berada di mana? Di Pahang. Ya, berada di Pahang. So memang kawasan Felda tu memang luas. Dan bagaimana, okey, siapa yang dipilih? Iaitu, kalau kamu tengok orang-orang yang ada di sini kebanyakannya daripada pelbagai jenis orang. Ada yang datang dari Kelantan, Terengganu, Kedah, Pahang sendiri dan juga mungkin Johor. Diorang pilih dan letakkan di sini. Okey. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan kawasan Felda. Dan kalau kita nak turun sikit, mungkin kita boleh turun. Okey, kita tengok kiri kanan dia apa yang ada di kawasan Felda. Ya. Kalau kita turun sikit apa yang ada di kawasan Felda, ini gambaran dia. Ini jalan raya di Felda. Sebelah kiri ni memang kelapa sawit. Ini kawasan kelapa sawit. Kawasan kelapa sawit semua. Dan kalau kita lihat, ini jalan masuk. Ke mana? Ke kawasan Felda tu. So kamu boleh masuklah. Okay, bila masuk, disediakan jalan raya. Dan dia macam rumah kampung. Okay, di rumah-rumah Felda. Okay, adanya bekalan elektrik, air. Okay, rumah-rumah kampung seperti ini. Okay. Dan juga jalan raya yang baik, ada sistem perparitan, ada kedai, ada yang meniaga kedai. Okay. Jadi disediakan segala kemudahan. Ya, maju lagi sekarang. Tak, Felda memang sebenarnya kawasan kampung. Cuma untuk pengetahuan kamu, dulu rumah Felda bukan macam ni tau. Pada asalnya rumah Felda bukan macam ni. Pada asalnya rumah Felda kecil je. Rumah Felda pada asal dia seperti ni. Ni dia. Rumah Felda asalnya macam ni. Yang belakang tu pun tak ada. Yang belakang tu pun tak ada. Yang warna merah inilah rumah asal Felda yang disediakan oleh kerajaan. Yang disediakan oleh kerajaan inilah rumah asal dia. Dan semua orang-orang yang tinggal di Felda, rumah dia semua sama, semua macam ni. Semua macam ni pada asalnya. Tetapi, okey, bila mereka dapat keuntungan dan sebagainya, mereka telah ubah rumah mereka lah menjadi rumah-rumah seperti ini. Jadi lagi besar lah. Jadi macam banglo pun ada. Jadi inilah dia, kita kata peningkatan taraf hidup. Meningkat taraf hidup tak? Meningkat. Dulu-dulu rumah macam tu tadi kan. Rumah macam orang miskin aja. Sekarang kalau kamu tengok rumah, nampak tak rumah Felda? Nah kau, macam banglo pun ada. Kan. Macam banglo siap komplit dengan tembok, dengan hiasannya lagi. Inilah yang dikatakan, okey, membantu membina kemakmuran rakyat. Okey, rakyat dapat hasil dan rakyat dapat membina rumah yang lebih baik dan tinggal dengan tempat yang lebih selesa. Ni nampak ni. Siap pagong kau. Macam banglo lagi. Ini yang dikatakan sebagai meningkatkan taraf hidup rakyat. Daripada rumah yang kecil menjadi rumah yang lebih maju. So inilah contoh kemajuan yang diperolehi oleh peneroka Felda. Okay, di bawah program dasar ekonomi baru. Ini semua program dasar ekonomi baru dah ni. Di bawah program dasar ekonomi baru. Jadi sekarang ni ada lagi ke kerajaan bagi tanah bawah Felda? Okey. Sekarang ni ada pertanyaan. Cikgu, sekarang ni ada lagi ke kerajaan bagi tanah bawah Felda? Sekarang ni tak ada dah. Sebab kerajaan telah menukarkan matlamat kerajaan daripada negara pertanian sekarang ni menjadi negara perindustrian dan juga negara yang memberi perkhidmatan. Sebab itu dah tak bagi tanah-tanah Felda dah. Sekarang ni banyak kerajaan tumpukan kepada apa? Kawasan-kawasan perindustrian dan perdagangan. Jadi dah tak ada dah. Yang dah habis-habis lah. Sebab kerajaan memberi tumpuan kepada apa? Kepada perindustrian dan perdagangan. Tidak lagi beri tumpuan kepada pertanian. Okay. So, kita kena faham situasi-situasi tertentu ya.
Okey, jadi itulah dia. Kita kata sebagai contoh, okey, kawasan Felda yang mana kita nampak sendiri, oh macam ni kemajuan yang mereka perolehi daripada dasar ekonomi baru. Okey, baik. So, itu berkaitan dengan dasar ekonomi baru yang kita telah perhatikan, iaitu daripada Felda. Okey, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. So, itu yang keempat. Okey, iaitu pelaksanaan dasar ekonomi baru. Bagaimana dilaksanakan? Meningkatkan taraf hidup rakyat, luar bandar dan bandar, rancangan buku hijau, peranan agensi kerajaan dan juga Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ataupun Felda dan pembangunan tanah. Yang kelima, pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah ni maknanya pembangunan kawasan-kawasan tertentu. So kalau kita lihat, program pembangunan wilayah dijalankan, ya, pembangunan wilayah nombor 5 ni dijalankan untuk apa? Untuk pembukaan tanah untuk industri getah, ya, dan juga kelapa sawit. Seperti Lembaga Kemajuan Johor Tenggara. Ingat kalau ingat dia punya akronim dia yang kependekan tu. KEJORA. KEJORA maknanya apa? Kerajaan ataupun Kemajuan Johor Tenggara. Sebab tu KEJORA, ambil ra ni. KEJORA. Kemudian Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Ketengah. Kemudian Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara ataupun DARA. Kemudian Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, iaitu KESEDAR. Jadi ini adalah program-program pembangunan tanah untuk industri getah dan kelapa sawit. Dan juga kalau kita lihat untuk kawasan bandar ada UDA, iaitu Urban Development Authority, UDA. Maknanya bandar pun akan dibangunkan. Jadi bandar-bandar yang kita tahu, bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, kemudian Ipoh juga dibangunkan, serta juga bangunkan bandar-bandar baharu. So UDA ni peranan dia untuk pembangunan industri dan juga pembangunan bandar-bandar baharu. Contoh bandar baru seperti Bandar Tun Hussein On di Ceras dan bandar baru UDA di Skudai, Johor. Bandar Tun Hussein On ataupun BTHO kan. Bandar Tun Hussein On itu adalah kawasan bandar baru. Kenapa dibuat bandar baru? Adalah untuk generate ataupun untuk menggerakkan industri. Jadi inilah dia pembangunan wilayah. Kalau lembaga-lembaga ni diorang fokus kepada membangunkan kawasan bagi tujuan getah dan juga kelapa sawit. Kalau UDA, pembangunan bandar. Ya, pembangunan bandar. Baik. Yang keenam, bagaimana program dasar ekonomi baru, pelaksanaan dasar ekonomi baru, iaitu dengan yang keenam, pemilikan modal saham. Maknanya apa? Modal-modal saham syarikat yang besar-besar itu perlu dimiliki juga oleh Bumi Putra. Baik. Sebelum kita pergi tengok pemilikan modal saham, nak tanya korang. Korang tahu tak apa itu saham sebenarnya? Faham tak apa itu saham? Tak Okey. Baik. Saham tu Baik. Saham ni macam ni. Saham ni sebenarnya bermaksud pemilikan. Pemilikan. Baik, dia begini. Cikgu bentangkan saham ni begini. Katakanlah syarikat, kita ambil syarikat, contoh kita ambil syarikat terkenal seperti Proton Holdings. Kita tahu syarikat Proton Holdings Sdn Berhad. Proton Holdings Berhad, rasanya dia Berhad. Proton Holdings Berhad. Dia ni syarikat yang besar, syarikat pembuat kereta. Syarikat
pembuat kereta. Baik. Katakanlah, okey, satu ketika kita tahu bahawa syarikat Proton Holdings Berhad ini ingin katakanlah ingin membuat membuat kereta model baru, ataupun kita kata nak mengembangkan perniagaan. Jadi bila mengembangkan perniagaan, dia perlukan apa? Perlukan modal. Modal tu apa? Capital. Ya. Untuk mengembangkan perniagaan, jadi dia perlukan modal. Okey, baik. So bila kalau kita lihat Proton Holdings mengembangkan perniagaan, jadi dia perlukan modal. Jadi modal ini biasanya duit lah. Modal untuk mengembangkan perniagaan. So dia perlukan duit. Modal tu dalam bentuk duit. Jadi macam mana nak dapat duit? Takkan nak buat pinjaman. Jadi leceh. Nak pinjam lagi. Dia bukan nak minta duit sikit-sikit. Biasanya nak mengembang perniagaan ni, dia perlukan duit sampai berjumlah 2 bilion, 3 bilion. Nak mengembangkan perniagaan. Bina kilang baru. Kemudian beli mesin-mesin baru. Banyak duit. Jadi bagaimana dia nak dapatkan duit ini? Iaitu dengan cara dia tukarkan kepada saham. Dia buka kepada bentuk saham. Iaitu dia maknanya apa? Dia berkongsi. Sebenarnya saham tu ialah kongsi pemilikan syarikat. Kongsi pemilikan syarikat. Iaitu dia jual saham. Maknanya pemilikan syarikat iaitu dalam bentuk macam ni. Saham tu katakanlah dia jual dalam 1 juta unit. 1 juta unit. Saham dijual pada harga berapa? Katakanlah pada harga dibuka RM RM5 seunit. RM5 seunit. Bermakna di sini dengan 1 juta unit saham dengan RM5 seunit, dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 5 juta unit. Betul tak? Ini kita kata kecil lah. Boleh ke cikgu? Kita nak beli sekarang. Contohnya ayah saya kerja AIA, saya nak beli saham AIA. Boleh ke cikgu? Boleh. Tetapi biasanya saham-saham ini perlu dibeli dengan amount yang banyak. Kadang-kadang bukan 1 juta. Kalau Proton Holding ni biasanya 100 juta. 100 juta unit saham. Dijual pada harga RM5 seunit. Jadi kebiasaannya dengan saham ini, dia akan dapat berapa hasilnya? Dia akan dapat, katakanlah dia akan dapat, iaitu dia akan dapat modal. Dapat modal sebanyak berapa? Sebanyak 500 juta ringgit Malaysia. Jadi, so siapa yang beli, dia akan dapat modal. Contohlah, katakanlah cikgu kata, oh, syarikat Proton ni bagus ni. So saya nak beli saham dia lah. Berapa? RM5 seunit. Cikgu ada duit. Katakanlah cikgu bilion ni. Cikgu pun kata apa? Cikgu beli. Jadi cikgu beli. So cikgu beli saham Proton. Semua. Jadi cikgu sediakan duit RM500 juta. Jadi cikgu bayar pada siapa? Cikgu bayar kepada Proton. Cikgu pun bayarlah kepada Proton untuk beli saham Proton itu. Maka Proton dapat apa? Proton dapat modal 500 juta. So Proton boleh run perniagaan dia. Tapi cikgu dapat apa? Baik. Saham ini katakanlah Proton buat kereta pun semua kan. Proton dapat untung banyak. So Proton dapat untung banyak. Daripada perniagaan itu, daripada 500 juta tu dia buat kereta pun semua, dapat untung banyak.
okey, dapat untung banyak, maka okey, ada dua cara okey cikgu akan dapat keuntungan, iaitu apabila harga saham ni daripada RM5 seunit dia boleh naik menjadi berapa? Katakan RM6 lah. RM6 seunit. Saham telah naik. Saham naik ke RM6 seunit. Jadi, cikgu telah untung berapa? Kalau katakan, okey. So, jika cikgu jual, okey, jual semua saham cikgu, okey, saham cikgu dapat berapa? Okey. So, cikgu dapat untung, okey, untung iaitu RM1 kan? Sebab beli RM5, jual RM6, betul? Untung RM1 kan? RM1 darabkan dengan 100 juta unit. Unit. So dapat berapa untung? Untung dapat RM100 juta. 100 juta untung. Okey, 100 juta untung dia. Yes, macam tu. Jadi inilah cara bagaimana orang-orang kaya buat duit. Dengan jual beli saham. Okay. Jual beli saham. Nampak tak? Untung ke tak untung? Untung kan? Itu baru naik ke RM6. Cuba naik kepada RM5, naik RM10. Untung banyak kan? Banyak. Tetapi, kena tengok trend lah. Ya, betul. So, sebenarnya saham ni apa cikgu? Saham ni sebenarnya apa tahu? Iaitu pemilikan. Maknanya, sekarang ni bila cikgu beli saham, semua saham ni, saham Proton ni semua, cikgu beli semua saham Proton ni, maknanya sebenar-benarnya Proton Holdings ni sebenarnya dah jadi milik cikgu. Proton Holdings ni sebenarnya dah jadi milik cikgu sebenarnya. Sebab cikgu beli saham banyak, cikgu yang bagi banyak modal. So, walaupun siapa manager, siapa dia punya CEO ke, siapa dia punya manager ke, CFO ke, CEO ke, tapi sebab cikgu ada duit banyak dalam Proton, so Proton tu jadi cikgu punya tau. Proton tu adalah milik cikgu. Sebab saham cikgu banyak dalam tu. 500 juta. So itulah maksud saham. Saham tu pemilikan. Dan siapa yang memiliki syarikat itu, bila syarikat itu buat untung, maka cikgu pun akan dapat untung. Sebab dengan kenaikan harga saham. Tapi harus diingat. Harus diingat satu. Bila nak beli saham-saham besar-besar, syarikat besar-besar ni, perlukan modal yang banyak tak? Ya, modal dia berapa? Tengok. Modalnya 500 juta. Mana ada orang Malaysia ni, okay, especially orang-orang Bumi Putra yang ada duit sebanyak ni? Tak ada. Boleh faham? Ada tak orang Malaysia yang ada duit 500 juta? Orang Malaysia mungkin ada. Okay, para peniaga tycoon Chinese seperti Tokay, Genting Highland ke, ataupun mungkin Syed Mokhtar Al-Bukhari ke, ataupun pemilik Maxis Ananda Krishnan ke, dia mungkin ada. Tapi untuk orang biasa macam kita ni, ada ke? Tak ada. Jangan kata 500 juta, RM500 pun belum tentu. Okey. Betul. Jadi, okey, kerajaan ingin supaya rakyat ada juga beli saham kat Proton. Kerajaan nak rakyat juga memiliki saham Proton. Itu maksud. Okey. Kerajaan nak apa? Kerajaan nak supaya rakyat ada pemilikan modal saham. Sebab kalau kita lihat kaum Bumi Putra, okey, ketinggalan dalam kaum Bumi Putra sebenarnya ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Sebab
Okey, dan hal ini mewujudkan perbezaan dari segi taraf hidup dan juga jumlah pendapatan. Jadi bagaimana caranya untuk supaya orang-orang Bumiputera pun ada saham dalam syarikat-syarikat besar ini? Iaitu usaha dilakukan untuk menambah pemilikan modal saham Bumiputera. Maknanya menambahkan saham-saham Bumiputera dalam sektor korporat. Jadi melalui apa? Penubuhan PNB, Permodalan Nasional Berhad. Isn't saham like stocks? Yes, betul. Betul, saham tu like stock lah, share, stocks, itulah dia. Jadi sebab itu untuk pemilikan modal saham, maka amanah saham ditumbuhkan, dilancarkan ASN dan juga ASP. Sektor korporat tu apa cikgu? Sektor korporat maknanya sektor perniagaan yang besar. Perniagaan yang besar, perniagaan yang melebihi 500 juta, 100 juta. But wouldn't that mean that it would fail sometimes? Dia akan jatuh. Of course, perniagaan ada turun dan naik. Ada turun dan naik. Ya, betul. Betul. Tetapi, ini yang cikgu nak terangkan ni. Korang tengok betul-betul. Iaitu, betul. Amanah saham nasional dan amanah saham Bumiputera dilancarkan untuk memudahkan kaum Bumiputera memiliki saham dalam syarikat berhad. Dan kaum bukan Bumiputera juga diberi peluang dalam pemilikan modal saham dengan pengenalan amanah saham Malaysia. Baik, macam mana amanah saham ni? Amanah saham ni sebenarnya adalah dikatakan sebagai kita kata seperti unit trust sebenarnya. Dia macam ni. Macam inilah cikgu explain kan, korang tak faham. Korang tengok betul Baik. Kan kes ini tadi kan. Kes di mana cikgu beli saham Proton. Cikgu beli saham Proton. Tapi sebab cikgu ada duit 500 juta. Tapi bukan semua orang ada duit 500 juta. Kan berapa kerat aja. Jadi ditubuhkan amanah saham let's say lah amanah saham nasional. ASN. ASN. Untuk apa ASN ini? ASN ini yang akan kumpulkan duit orang ramai. Contoh, katakanlah kita katakan, cikgu, amanah saham cikgu akan bagi duit. Cikgu bagi duit katakanlah RM 5,000 je. 5,000. Kemudian Daniel bagi katakanlah bagi RM 10K. Kemudian Nazira bagi mungkin RM 20K. Contoh. So ramai lagi yang akan bagi duit lagi. Bagi duit, kumpulkan duit apa semua. So amanah saham ini sebenarnya dia akan kumpulkan semua duit. Amanah saham ini dia akan kumpulkan semua duit orang ramai. Semua duit orang ramai yang banyak dalam ni. Semua duit orang ramai dalam ni. Dan amanah saham inilah yang akan pergi beli duit saham Proton. Maknanya apa? Maknanya sekarang ini cikgu, Daniel, Nazira dan ramai semua orang ni ada saham di Proton. Walaupun dengan amount yang kecil. 5,000, 10,000, 20,000. Nampak tak? Maknanya semua orang boleh beli saham Proton melalui amanah saham nasional. So amanah saham nasional yang beli. So amanah saham nasional dia akan poolkan semua duit. Dan amanah saham bukan sahaja beli Proton, tapi amanah saham juga akan beli banyak syarikat lagi seperti DRB, Highcom. Mungkin juga dia akan beli Maxis, saham Maxis, juga akan beli saham Petronas. So banyak dia beli. Jadi
Macam Nazira cakap, okey, kalau stok kan kadang-kadang dia rugi. Okey, betul. Baik, mungkin ada satu ketika Proton akan rugi. Okey, let's say lah Proton pada tahun 2000, katakan 2019. Okey, Proton rugi. Ya, Proton rugi. Tapi DRB Highcom meningkat. Maxis pula meningkat. Okey, Petronas pun meningkat. Jadi, bila peningkatan pada company-company lain, keuntungan company lain untung, hanya Proton saja rugi, boleh cover tak rugi tu? Boleh. Nampak tak? So, amanah saham ini akan beli saham Proton, akan beli saham DRB Highcom, akan beli saham Maxis, akan beli saham Petronas. Jadi, dia punya risk telah dikurangkan. So, kalau katakan Proton rugi, tapi syarikat-syarikat lain untung, still akan membawa untung kepada pemegang-pemegang saham itu. Ya. Okey. Syarikat terlibat dengan saham, aktiviti syarikat mungkin ada yang halal, ada yang tak halal. Ya, betul. Okey, apa pendapat cikgu? Ya, betul. Sebab itu, kita kena perhatikan, kita kena tengok. Bila kita nak beli amanah saham ni, kita kena tengok, okey, duit saya nanti you akan beli company mana ya? Amanah saham kena explain. Amanah saham akan explain, oh saya beli saham Maxis, saya beli saham Proton, saya beli saham Petronas, saya beli saham itu, saya beli saham ni, kami akan melabur dalam syarikat-syarikat ini, syarikat ni, dia explain. So kamu boleh tengok syarikat mana yang dia laburkan duit tu. Dan you can decide whether you nak beli amanah saham ini atau tidak. Yes. Jadi inilah tugas amanah saham. Supaya orang-orang biasa seperti kita, rakyat-rakyat biasa seperti kita ini, mampu membeli syarikat-syarikat, membeli saham syarikat-syarikat besar. Seperti Proton, DRB Highcom, Maxis, Petronas. Kenapa nak kena beli cikgu? Sebab nanti, bila DRB Highcom, Maxis, Petronas ni untung, keuntungan itu akan diberi kepada Amanah Saham Nasional, dan Amanah Saham Nasional akan bayar keuntungan itu juga kepada kita yang telah membeli amanah saham itu. So, income akan naik tak? Ya, income cikgu, income Daniel, income income Nazira juga akan dapat peningkatan. Income akan meningkat. Itulah dia fungsi amanah saham. Boleh faham? Okey. Boleh faham? Itulah dia sebenarnya fungsi amanah saham, saham amanah. Okay. So, itu keuntungan-keuntungan dia. Dan ada yang kata, apa maksud syarikat berhad? Cikgu ada melabur tak dalam saham-saham ni? Ya, ada. Ada. Memang ada. Dan kalau tanya macam ada yang tanya iaitu, apa maksud syarikat berhad? Okey. Syarikat berhad dengan syarikat sendirian berhad lain tau. Syarikat sendirian berhad. Sebenarnya maksud syarikat sendirian berhad ni maknanya syarikat yang dimiliki orang persendirian. Persendirian maknanya orang itu orang yang private ataupun dimiliki oleh orang-orang tertentu, dimiliki oleh rakyat biasa, persendirian. Tetapi dengan berhad tu maksudnya apa? Dengan ada had. Ada had pemilikan. Itu dipanggil ada had pemilikan. Itu dipanggil berhad. Berhad ni maksudnya apa? Berada. Had tu limit. Sebab itu kalau dalam bahasa Inggeris ianya dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai private limited. Betul tak? Sebab tu dalam bahasa Inggeris dipanggil private limited. Selalu dipanggil sebagai PTE. Dipanggil PTE, lepas tu LTD. Pernah tengok tak? Syarikat sendirian berhad dimiliki orang persendirian dan dengan ada had pemilikan.
private limited, PTE limited. Tapi kalau syarikat berhad, lain. Syarikat berhad maknanya dia adalah dimiliki oleh lembaga pengarah. Lembaga pengarah dia ada dengan ada dan ada had pemilikan. Ya, sebab itu dipanggil sebagai berhad. Dan biasanya dia akan just tulis limited saja. Dia bukan private limited. Dia limited saja. Biasanya syarikat sendirian berhad PTE limited ni biasanya syarikat yang buat income biasanya dalam 500k, 500 million to 1 billion lah. 1 billion. Tapi kalau biasanya kalau syarikat berhad dia more than that. Biasanya dia 1 billion, income dia 1 billion to more than 10 billion lah macam tu. Per year ini per year. Itu beza syarikat sendirian berhad dengan syarikat berhad. So inilah dia. Pening juga tiba-tiba masuk sejarah, tiba-tiba masuk ekonomi pula kan. Okey. Jadi untuk syarikat-syarikat sendirian berhad dengan syarikat berhad ni, kalau kita nak memiliki saham dia memang tak ada duit lah. Sebab itu amanah saham nasional, amanah saham tugasnya apa? Pergi beli saham syarikat-syarikat ini. Dengan apa? Dengan duit-duit rakyat yang sikit-sikit ni. Ada yang simpan RM5,000, ada yang beli RM3,000, ada yang beli RM100, ada yang beli RM200. So beli daripada amanah saham lah yang akan beli syarikat-syarikat besar ni. Saham syarikat-syarikat besar. Sekarang faham tak apa maksud maksud saham dan juga apakah maksud amanah saham? Itulah dia pemilikan modal saham. Ada yang tak jelas? Tak jelas bagi tahu. Detail cikgu bagi. Kau Bumiputera, orang Melayu, orang Sabah Sarawak, orang-orang asli memang tak fikir pun pasal pembelian saham. Ya. Jadi dengan wujudnya ASN dan ASB, maka memudahkan kaum Bumiputera ni untuk membeli saham-saham dalam syarikat-syarikat besar ni. Sebab dengan menggunakan duit yang sedikit, mungkin dalam amount RM500 ke RM1,000 ke, boleh dapat beli saham Proton, boleh dapat beli saham Gatri ataupun Sandar B ataupun juga saham Maxis. Itu sebenarnya tujuan amanah saham dengan ASN dan ASB ni, itu tujuan dia. Dan bukan sahaja untuk Bumiputera, malah untuk kaum bukan Bumiputera juga diperkenalkan pemilikan modal saham ini. Sebab supaya sama-sama dapat untung. Bila syarikat tu untung, maka keuntungan itu juga boleh dinikmati oleh pemegang-pemegang saham yang terdiri pada orang-orang Bumiputera, orang-orang biasa macam kita ni semua. Itulah dia pemilikan modal saham. So kita telah lihat 6 dasar ekonomi baru, pelaksanaan dasar ekonomi baru. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup rakyat luar bandar dan bandar. Yang kedua, rancangan buku hijau dengan memajukan pertanian. Yang ketiga, peranan agensi-agensi kerajaan dalam membangunkan mempelbagaikan kegiatan ekonomi seperti LPN, LPP, LKIM dan RISDA. Kemudian juga Felda, membangunkan tanah. Diberi tanah 10 ekar seorang untuk diusahakan dalam bidang pertanian. Kemudian juga pembangunan wilayah seperti wilayah-wilayah baru untuk industri getah dan kelapa sawit seperti Kejora, Ketengah, Kesedar dan juga UDA untuk kawasan bandar. Dan usaha yang keenam, pelaksanaan dasar ekonomi baru yang keenam, iaitu pemilikan modal saham. Maknanya diwujudkan amanah saham seperti ASN, ASB supaya rakyat biasa dapat memiliki saham-saham syarikat besar-besar supaya dapat kemakmuran dan keuntungan.
Tapi rasanya ramai juga yang masih was-was untuk beli saham ini. Ya betul, ramai yang masih